Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 26 akan membentangkan tugasan yang bertajuk Masyarakat Barat dan Islamofobia. Saya Anis Nazura binti Nazihan, pemegang nombor matrik 281617, akan memulakan pembentangan dengan pengenalan terhadap Islamofobia. Islamofobia atau sentimen anti-Muslim ini telah meningkat dengan pesat di negara-negara barat dalam kalangan masyarakatnya dan juga para pemimpin. Agama Islam dituduh sebagai agama yang melakukan keganasan, radikalisme dan ekstremisme. Definisi Islamofobia dapat ditafsirkan sebagai sifat perkauman, diskriminasi, kebencian, prasangka, ketaksuban dan ketakutan terhadap Islam dan semua Muslim yang menganutinya. Sejak tragedi serangan 11 September 2001, isu Islamofobia ini mencapai kemuncak penggunaannya dan makin meningkat dalam kalangan masyarakat barat sehingga kini. Ramai penganut agama Islam sedang menderita atau terseksa dengan serangan tidak rasional yang melibatkan penderaan secara lisan maupun fizikal. Assalamualaikum, saya Siti Maisara. Saya akan menerangkan tentang faktor Islamofobia. Faktor Islamofobia di negara barat boleh terbagi pada dua, iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran pertama ialah serangan pusat dagangan dunia. Tarikh 11 September 2001 merupakan satu tarikh bersejarah kerana berlakunya serangan pusat dagangan dunia yang merupakan titik mula fenomena Islamofobia di dunia barat. Sejak daripada tarikh inilah, Islam sentiasa dikutuk dan dilabel sebagai agama yang jahat dan mengamalkan keganasan. Seterusnya, faktor luaran kedua ialah pengaruh media. Sememangnya, media memainkan pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi seseorang. Media telah disalahgunakan kerana menyebarkan perasaan benci, prejudis dan stereotip terhadap agama Islam dan Muslim. Punca luaran ketiga ialah imigran Muslim. Persaingan mencari pekerjaan bertambah dengan kehadiran imigran Muslim. Segelintir imigran juga membuat jenayah di negara barat. Dan seterusnya, bagi punca luaran yang keempat ialah kurangnya pendidikan mengenai agama Islam di barat. Sistem pendidikan di barat sama sekali tidak memberikan pendidikan khusus kepada pelajar mengenai agama Islam. Seterusnya, kita beralih pula ke faktor dalaman. Punca dalaman yang pertama ialah kebangkitan negara Islam. Negara Islam seperti Iran dan Turki yang kini telah berkembang dengan teknologi yang maju dan bangkit sebagai suatu kuasa politik yang besar. Hal ini sekaligus telah menimbulkan kerisauan sesetengah kuasa barat terhadap agama Islam. Faktor dalaman kedua ialah sikap inklusif Muslim. Segelintir migran Muslim yang bermigrasi ke negara barat kurang bertoleransi dan terlalu inklusif serta menentang percampuran. Dan faktor dalaman ketiga ialah kelemahan media Islam menyebarkan info tentang Islam. Orang Muslim memiliki syarikat media yang kurang cekap yang untuk membuat liputan berita yang dapat memperbetulkan pandangan buruk orang Barat terhadap Islam. Itu sahaja bagi faktor Islamofobia di negara barat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlin Fasihah binti Johari akan membentangkan tentang isu-isu Islamofobia di negara barat. Pertama sekali, saya akan menyentuh tentang isu yang berlaku di Perancis 16 Oktober 2020. Isu peninggalan guru yang mengutuk Nabi Muhammad SAW dipenggal oleh seorang pelajar Muslim, menyebabkan persepsi Islam seluruh dunia menjadi keruh. Islamofobia menjadi lebih parah selepas ini. Isu ini membawa kepada penutupan masjid di Perancis dan penyebuan dan penahanan orang Muslim. Limparan tuduhan tidak berasas dilakukan oleh Presiden Perancis kepada Islam secara keseluruhan. Seterusnya, saya akan menyentuh tentang isu di New Zealand pada 15 Mac 2019. Isu berlaku tembak rambang di Masjid Christchurch oleh ekstremis. Ekstremis ini dipercayai penyokong tegar kepada Donald Trump dan menyokong white supremacy, iaitu kehebatan bangsa kulit putih. Insiden ini menyebabkan 50 Muslim terbunuh, termasuk warga emas dan kanak-kanak. Akhir sekali, isu yang berlaku di United Kingdom pada 29 April 2013. Mohammed Salim
Muslim ditikam sekurang-kurangnya 3 kali ketika pulang dari masjid di Birmingham. Motif pembunuhan hanya kerana beliau merupakan seorang penganut agama Islam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fazatul Rozati binti Ahmad Faisal. Saya akan membentangkan kesan Islamofobia terhadap masyarakat Islam dan bukan Islam di negara barat. Kesan yang pertama ialah diskriminasi orang bukan Islam terhadap masyarakat Islam. Umat Islam telah diskriminasi dengan pelbagai cara, iaitu diskriminasi dari segi pakaian, pekerjaan dan kehidupan sosial. Antaranya, penduduk Islam di negara barat terpaksa mengubah penampilan mereka. Selain itu, keganasan dan gangguan terhadap masyarakat Islam juga berlaku. Terdapat banyak kes serangan dan pembunuhan masyarakat Islam yang telah dilaporkan di barat. Masyarakat Islam di barat sentiasa berada dalam ketakutan dan merisaukan keadaan keselamatan mereka. Tambahan lagi, sistem perundangan barat yang lemah, iaitu lesen pemilikan senjata api boleh didapati dengan mudah. Hal ini menggalakkan lagi serangan ke atas umat Islam berlaku. Kesan Islamofobia yang seterusnya ialah pemikiran negatif orang bukan Islam terhadap orang Islam. Bagi orang bukan Islam, Islam merupakan sebuah agama yang menerapkan unsur-unsur keganasan dan sifat agresif. Oleh disebabkan itu, perbuatan umat Islam selalu dicurigai walaupun hanya menunaikan solat fardu di kawasan umum. Kesan terakhir ialah keterbatasan hubungan politik dan sosioekonomi. Negara-negara Islam yang miskin berpotensi untuk kurang mendapat perhatian dan bantuan dari pihak antarabangsa. Berlaku pengabaian dan ketidakcaknaan hak asas kehidupan terhadap negara yang miskin yang memiliki majoriti penduduk yang beragama Islam. Kesemua kesan ini menunjukkan Islamofobia sangat memberi tekanan kepada masyarakat Islam dan masyarakat Islam. Assalamualaikum, nama saya Dania Iwani binti Muhammad Syafi, nama matriks 281582. Saya akan bercakap tentang cara mengatasi Islamofobia. Pertama, dengan menunjukkan sifat mulia seperti minta kasih sayang, kejujuran dan menghormati sesama kaum. Jika kita menunjuk contoh bahawa orang Islam mempunyai nilai murni dalam diri, maka masyarakat akan memandang tinggi agama Islam. Dakwah dengan mewujudkan tempat untuk berdakwah atau menerapkan tempat Islam di tempat-tempat awam, dakwah dan ilmu tentang agama Islam dapat disebarkan secara lebih meluas. Masjid pula boleh menjadi pusat dakwah yang sentiasa terbuka untuk sesiapa sahaja yang ingin belajar lebih lanjut tentang Islam. Seterusnya ialah dengan menganjurkan forum, dialog, diskusi dan bengkel tentang agama. Ini adalah untuk melahirkan sikap toleransi sesama agama yang berlainan. Cara keempat ialah media massa dapat menyebarkan dakwah Islamiyah secara positif tanpa memandang rendah agama lain menerusi program penyiaran. Hal ini supaya media barat tidak dapat meracuni pemikiran masyarakat dunia. Cara terakhir ialah kerjasama dengan pihak berkuasa seperti polis. Mereka akan mengumpul rekod, statistik insiden Islamofobia dan maklumat yang lain. Kita haruslah melaporkan setiap kejadian Islamofobia yang dialami oleh diri sendiri, rakan atau keluarga kepada pihak berkuasa. Oleh itu, berdasarkan kesan Islamofobia terhadap kehidupan mental, fizikal dan sosioekonomi masyarakat Islam, ikhtiar menangani masalah ini mesti digerakkan dengan bijak dan tanpa henti. Sebagai umat Islam, tindakan yang harus dilakukan adalah untuk meneruskan ketaatan terhadap agama Islam dengan menunjukkan teladan yang baik. Masyarakat Islam seharusnya menangkis tuduhan-tuduhan mereka dengan melakukan lebih banyak kebaikan, bukan kejahatan, kerana apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Islam juga menyatakan ganjaran pahala akan diberi kepada mereka yang membuat kebaikan. Hadis ini jelas menyatakan bahawa Islam menyeru masyarakatnya untuk berdakwah dan menunjukkan kebaikan secara perbuatan, percakapan atau penulisan.